lebih baik kita merawat bela anjing daripada kita makan rasuah, kita makan riba, sebab yang tu lebih besar dosanya kalau dibandingkan dengan bela anjing di sini. Baik, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjawab satu persoalan yang dipanjangkan, yang ditularkan juga kepada saya tentang video seorang Melayu yang membela anjing di rumahnya. Diusapnya anjing tersebut, diberi ubat yang dikata diambil daripada anjing yang sakit, kemudian dibela, dan juga menyatakan bahawa lebih baik kita merawat bela anjing daripada kita makan rasuah, kita makan riba, sebab yang tu lebih besar dosanya kalau dibandingkan dengan bela anjing di sini. Baik, jadi kalau kita lihat di sini ada persoalan, mana dosa yang lebih baik, mana dosa yang lebih baik. Dalam hal ini kita kena faham berkenaan dengan dulu hukum kita bela anjing dulu. Hukum bela anjing, juga hukum memegang anjing tanpa izin syarak, izin syar'i ini, ya. Sebab sebelum ini memang kita lihat isu tentang anjing ni, tentang isu dulu yang saya ingat tentang program I Want to Touch a Dog, bagaimana menjadi polemik kepada kepercayaan, polemik kepada kefahaman orang Islam itu sendiri, ya. Baik, dalam isu ni kita lihat bahawa ada persoalan tentang pandangan mazhab, ya, tentang pandangan mazhab. Jadi kita di Malaysia ni juga harus melihat kepada fiqh reality yang ada di Malaysia ini, yang telah zaman berzaman, yang telah kita ketahui orang Islam di Malaysia ni mempraktikkan, beramal dengan pandangan mazhab Syafi'i. So saya ambil dalam hal ini berdasarkan kepada pandangan mazhab Syafi'i, ya. Baik, dalam pandangan mazhab Syafi'i, najis berat termasuklah najis babi dan juga najis anjing. Anjing dia dianggap sebagai najis mughalazah, najis berat. Sama ada dia digunakan apa juga tujuan, dianggap sebagai najis berat. Ini berdasarkan kepada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti dar qaumin min al-ansari wa dunahum dar. Maknanya Nabi pernah masuk ke rumah seorang Ansar, dan juga Nabi juga pernah tidak masuk ke dalam rumah Ansar yang lain. Maknanya ada dua, Nabi masuk ke rumah seorang sahabat Ansar, Nabi juga tak masuk dalam rumah seorang sahabat Ansar yang lain. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, Maha Suci Allah, engkau masuk ke rumah fulan, juga engkau tak masuk ke rumah fulan, ya. Tak masuk ke rumah sahabat yang lain, tak masuk rumah kami. Gitulah kefahamannya. Maka dalam hal ini Nabi sebutkan, ini kerana rumah kamu ada anjing. Ya, sahabat yang tanyakan, mengapa Nabi masuk ke rumah fulan yang lain, mengapa Nabi tak masuk ke rumahku, rumah kami? Maka Nabi pun menjawab bahawa ini adalah rumah kamu ada anjing. Mereka berkata di rumah mereka hanya terdapat sinur adalah sejenis kucing saja. So dalam hal ini rumah yang ada bela kucing Nabi masuk, rumah yang ada bela anjing Nabi tak masuk, ya. So dalam hal inilah hadis riwayat Imam Ahmad, ya. So dalam hal ini kalau kita merujuk dalam pandangan mazhab Syafi'i juga, setiap inci anjing ini adalah dikira sebagai najis. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ketahuilah tidak ada perbezaan pun di kalangan kami antara jilatan anjing dengan selainnya daripada anggota-anggota anjing, apabila terkena kencingnya, najisnya, darahnya, peluhnya, bulunya, air liurnya, atau mana-mana anggota dari anggota badannya yang bersih ketika itu dia sedang berada dalam keadaan apa jua sekalipun, maka wajib membasuhnya dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya daripada air tanah. Boleh rujuk dalam Minhaj Sahih Muslim, ya. Dalam hal ini tuan-tuan, nak sebutkan
bila terkena daripada semua part yang ada pada anjing ni, maka wajib kita membasuh dengan 7 kali. Salah satu daripadanya air tanah. Ini juga disebut sebagai proses sertu, kaedah penyucian untuk bila terkena dengan najis mulazah. Hadis yang lain, apabila satu bekas daripada kamu, Nabi sebutkan hadis yang sahih, apabila satu bekas kamu dijilat anjing, maka faghsilu, maka basuhlah bekas itu dengan sabab marrak dengan 7 kali, ulahunna biturab, dan salah satunya juga dengan tanah. So dalam hal ini, bila dah terkena dengan najis mughallazah anjing ini, maka Nabi kata wajib basuh, salah satunya dengan air tanah. So dalam hal ini nak tunjukkan anjing itu adalah sifat dia adalah najis ya. Dalam hal ini menyentuh anjing secara sengaja adalah haram di sisi Islam. Itu juga yang disebutkan oleh Datuk Mufti Wilayah Persekutuan dalam Al-Kahfinya, yang disebutkan tentang bagaimana hukum memegang anjing dan juga membela anjing ni. Kalau kita pegang tanpa tujuan yang diizinkan oleh hukum syarak, dia adalah haram di sisi Islam. Bagaimanapun di sana adanya rusah, adanya kelonggaran kepada orang yang bela untuk nak jaga ladang kan, ada hajat-hajat yang lain yang diperlukan oleh syarak, itu lain cerita. Untuk nak jaga rumah sebagainya, untuk nak jaga haiwan yang dibenarkan, yang tu juga dianggap sebagai haiwan perburuan, untuk nak memburu haiwan sebagainya, yang tu diharuskan. Cuma dalam hal ini bila saya lihat video tu, dia lebih kepada pet, macam juga haiwan jinak yang duduk dalam rumah, yang tu jelas memang tidak dibolehkan. Dalam masa yang sama juga, kalau ianya kita sentuh untuk tujuan perubatan, nak sembuhkan juga anjing ni adanya penyakit, yang tu diharuskan. Sebab tu juga diizinkan oleh syarak kita sentuh, itu pun juga perlu adalah SOP-nya, dengan pakai sarung tangan, elakkan supaya kita adanya pakai apron supaya tak kenanya kepada najis. Bila dah terkena, maka perlu dibuat proses yang disebut sebagai proses sertu menurut perspektif Islam yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM tu. Juga disentuh tentang dikaitkan dengan lebih besar dosanya orang yang makan riba, makan rasuah. Dalam hal ini, kalau kita lihat dalam bab fiqh, termasuk juga dalam kitab halal wa haram fi Islam, karangan Dr. Yusuf Al-Qadawi sebutkan, haram ni dia ada dua. Haram li zatihi, haram zat tu sendiri dia memang haram dah. Contohnya bangkai kan, sebagaimana yang Allah sebutkan, hurrimat alaikum maitatu, bangkai, wadamu, darah, walamu khinzir, daging babi, juga apa yang disembelih yang tidak disebutkan dengan nama Allah, bangkai lah. Yang tu jelas hukumnya adalah haram li zati, zat tu sendiri haram. Yang keduanya dia disebut sebagai haram li ghairi, haram disebabkan benda yang lain. Contohnya kita beli beras, kita beli ikan, kita beli ayam yang halal, kita beli gula contohnya halal. Benda tu halal, zat tu halal. Tetapi apabila kita membeli dengan sumber yang haram, rezeki yang haram, ambil daripada rasuah, ambil daripada riba, ambil daripada benda-benda yang tidak mengikut hukum syarak, yang kita ambil secara batil, yang hak orang lain, mencuri sebagainya, maka gula ini, ikan ini, ayam ini, dia menjadi haram, haram disebabkan benda yang lain. Kaedah kita ambil itu, ia dianggap sebagai benda yang haram. So dalam hal ini kita kena bezakan di antara haram li zatihi dengan haram li ghairi, haram disebabkan benda yang lain. Dua-duanya haram. Oleh kerana itu, kita haruslah ambil pandangan hukum ini dan juga bertanyakan kepada orang yang ahli. Sebab Allah sebutkan, fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun,
rujuklah, tanyalah kepada orang yang ahli jika kita tak tahu. Kita janganlah buat hukum-hukum yang sendiri. Juga kita tak boleh nak membuat kesimpulan, perbandingan menggunakan logik akal saja, tak boleh. Ilmu ini berdasarkan kepada wahyu, kita perlu ambil daripada Quran dan juga sunnah, ijma' ulama', qiyas sebagainya yang menjadi rujukan utama kepada kita. Oleh kerana itu, rujuklah kepada fatwa yang dikeluarkan, rujuklah kepada pandangan-pandangan hukum oleh para mufti kita yang memberikan pandangan-pandangan itu yang lebih afdalnya, ya. Jadi dalam hal ini maknanya membeli anjing, memegang anjing sebagainya tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum syarak, hukumnya adalah haram, maka minta dijauhkan, ya. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.